أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Yang dihormati Tuan Imam, Ahli Jawatan Kuasa Surau, seterusnya tuan-tuan dan puan-puan para jemaah yang dirahmati Allah sekalian, Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah SWT kerana pada malam ni dapat kita bertemu kembali untuk kita meneruskan pengajian kita dengan menggunakan kitab Fiqh Manhaji Mazhab Syafi'i, khusus dalam bab munakahat. Kalau kita tengok pada pertemuan yang lalu, kita masuk tajuk berkaitan dengan nusyuz. Nusyuz selalunya dimaklumkan nusyuz ni orang tuju pada isteri je, kan? Yang bab isteri tu kita dah baca dah itu, ya, iaitu maksud dia ialah nusyuz ni adalah derhaka ataupun tidak taat, kan? Kalau isteri nusyuz ialah isteri yang menderhakai dan tidak mentaati suami sebagaimana yang diwajibkan oleh Allah Taala, ya, jadi hukum dia adalah haram secara ringkasnya. Dan namun begitu, ya, dalam munakahat ni juga nusyuz juga berlaku kepada suami. Kan? Selalunya kalau macam itulah, kalau di jabat agama tu kadang-kadang orang datang mengadu pasal rumah tangga, kan, sikit dia terus cakap isteri saya nusyuz, isteri saya nusyuz. Bila kita tanya isteri cerita, manalah saya tak marah ustaz, duit dapur pun saya kena keluar. Di situ siapa yang nusyuz? Suami. Suami, sebab dia mengabaikan tanggungjawab yang wajib pada dia. Dia hendak isteri taat pada dia, dalam pada sama dia pula tak menyediakan kewajipan yang sepatutnya untuk seorang isteri. Jadi malam ni insya-Allah kita masuk berkaitan dengan suami nusyuz. Disebutkan dalam kitab ni, pengarang menulis, jika suami berlaku zalim seperti tidak menunaikan hak isteri dalam pembahagian giliran bermalam, ini bagi orang yang berpoligami lah, kan, hak isteri, dia selalunya berlaku suami nusyuz ni apabila dia berkahwin poligami secara senyap-senyap, sembunyi-sembunyi. Jadi isteri yang pertama tak tahu, dia dah kahwin isteri kedua, dia nak balik rumah isteri kedua, dia takut isteri pertama, jadi isteri kedua tu tertinggal lah dia. Kadang-kadang seminggu sekali dapat jumpa tu pun dia kelentong yang pertama tu pula, kan. Hari ni ada ni sikit dengan kawan pergi mancing ke apa, bawa lah pancing, kan. Dia bawa dia pancing, dia pergi daripada pagi, petang baru balik. Rupanya dia pergi rumah yang kedua. Di situ dia dah berlaku zalim, kerana tidak menunaikan hak isterinya dalam pembahagian giliran bermalam. Itu sebab itu kalau nak kahwin, mohonlah betul-betul kat mahkamah, kan. Ataupun hak nafkah. Yang ni biasa suami tak bagi nafkah pada isterinya, kan. Nafkah pada isterinya masuk nafkah di rumah lah, ya, keperluan barangan rumah itu tanggungjawab suami, kan. Makan minumnya apa semua, bilai api kat rumah tu, itu semua tanggungjawab suami tu. Tapi isteri pula yang kena. Sebab saya pernah ada satu isteri tu datang mengadu, suaminya tak bayar sewa rumah dah sampai 3 bulan. Tuan rumah kata minggu depan kalau tak ada,
Get lost, get out. Get out. Saya tanya, suami ada kerja ke? Kerja. Habis tu duitnya mana? Ustaz, dia macam dia budak-budak pula. Mengapa? Dia boleh beli PS4, dia beli TV, bihuang TV ni besar. Beli PS4 sampai harga 3-4 ribu. Dia balik rumah malam, balik kerja, lepas maghrib dia berkurung dalam bilik dia. Saya ni kat luar ni berperang dengan anak kan. Nak mengemah, nak apa pun dia tak tahu. Dia bawa makanan dia masuk bilik, kan pukul 12, pukul 1 baru dia keluar. Habis duit dia 3-4 ribu beli semua benda tu. Jadi sewa rumah 700 tak bayar 3 bulan. Dia suruh saya dulukan duit saya. Kenapa? Kan. Sedangkan di situ pembelian PS4 tadi tu boleh jatuh haram. Kerana dengan pembelian tu dia tak cukup duit, maka dia terabai tanggungjawab dia. Boleh jatuh haram lah pembelian tu. Ada, dia tak bagi nafkah pada keluarga dia, atau dia bercakap atau dia bertindak kasar terhadap isteri hendaklah memperingatkan suami terhadap haknya yang mesti ditunaikan. Jadi ada juga yang memang jenis kasar kan, cakap je dengan isteri tu menengking kan, cakap menengking sikit-sikit nak tangan. Cakap sikit je nak tangan, cakap sikit nak menengking kan. Macam ada baru lagi lah, hari Selasa kot, nak bercerai. Isteri ceritalah suami dia daripada awal lagi memang pandai baran. Dah biasa dah dia kena apa semua, bapa mentua masuk campur, nasihatkan apa semua kan, tak jalan juga. Tapi isteri tu pun boleh tahan juga perangai dia. Sama-sama naik kan, sama naik, macam mana kan. Dah keputusannya dia orang dua setuju bercerai. Pergilah kan, daripada sengsara hidup lagi kan. Isteri memperingatkan suami dengan firman Allah SWT, wa'ashiruhunna bil ma'ruf fa in karihtumuhunna fa'asa an takrahu syai'an wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Dan bergaullah dengan mereka, yakni isteri-isteri kamu, dengan cara yang baik. Itu perintah Allah SWT bergaul dengan isteri dengan cara yang baik. Jika kamu merasa benci kepada mereka disebabkan tingkah laku mereka, maka janganlah kamu terburu-buru menceraikan mereka. Jangan tu silap sikit cerai, silap cerai kan. Ada hari Khamis kot, hari Khamis ada orang datang, macam mana je dia kata, saya ada hantar WhatsApp dekat isteri saya. Dalam WhatsApp tu saya tulis, aku ceraikan kau, talak 3. Mudah sangat sekarang ni. Aku ceraikan kau, talak 3. Lepas tu dia dah pergi mahkamah, maka hakim sabitkan jatuh talak 3. Hakim sabitkan jatuh. Tu dia datang tanya, ada tak cara yang saya nak saya nak kembali balik pada isteri saya? Tak ada cara dah bang, 3 kan. Saya kata, kalau dah hakim sabitkan 3 tu memang tak ada cara dah. Melainkan kalau abang tak puas hati, sila appeal balik permohonan kat mahkamah kan, buat semakan semula keputusan hakim di mahkamah tinggi pula. Tu pulanglah pada hakim. Mudah sangat. Mudah sangat kan. Bila kahwin kadang-kadang tu biasa sebab antara sebab lah ya. Yang antara sebabnya yang jadi pandai baran tak juala ni, bagi yang saya nampak lah, sebab solat tak jaga. Solat tak jaga kan. Solat pun tenggelam timbul kan. Jadi itu yang beri kesan pada
pada rumah tangga tu, pesan besar kan. Bila dia jadi pandai lah, silap sikit je, bila isteri perowok jatuh talak tu baru kahwin 2 minggu jatuh talak. Tak ada ambil sijil nikah siap 1 bulan, baru 2 minggu kahwin dah jatuh talak. Budak muda tanya kita macam mana nak daftar cerai dekat mahkamah. Lepas tu saya sebutlah kena ada salinan IC suami, salinan IC isteri, lepas tu sijil nikah. Kalau sijil nikah tak ada, nak buat macam mana? Saya pun tak ada. Ngapa banjir hilang banjir ke? Orang curi ke apa? Tak, sijil nikah tak siap lagi. Tak siap macam mana ni? Kami baru nikah 2 minggu. Aduh. Sebab kalau adik aku sepak laju-laju. Sebab anak orang. Benda realiti yang berlaku depan mata saya. Itu kadang-kadang benda-benda dia terkait lah. Punca bagi saya, punca utama dia tolonglah solat tu. Sebab tu saya kalau setiap kali nak nikah ke orang tu, saya pesan dia kata tanggungjawab isteri begini, tanggungjawab suami begini. Sekarang ni tanggungjawab bersama. Apa sahaja yang Allah perintahkan, terutamanya perkara-perkara yang berkaitan dengan fardu ain, tunaikanlah sebaik-baiknya. Kan, sebagai contoh solat 5 waktu. Kan, solat 5 waktu tu Allah dah wajib dah pada suami, wajib pada isteri. Tunaikanlah sebaik-baiknya, kan. Jadi itu dah jadi kunci kebahagiaan rumah tangga tu. Kunci kebahagiaan rumah tangga. Kita jangan, ada setengah orang beralasan kan, nak tunggu ikhlas hati baru nak solat. Kau cakap macam tu je, kau tak ikhlas dah, kan. Ada pula orang cakap macam-macam kan, daripada tak bertudung dengan tak tinggal solat, dengan orang bertudung tak solat, baik lagi yang tak pakai tudung tu. Tak, tudung tu wajib 1 part, solat tu wajib 1 part, kan. Tak boleh kata macam tu kan. Jadi kena. Betul saya cakap lagi, hingga kan Nabi gambarkan dalam hadis begini. Dalam hadis Nabi disebut orang yang tidak mendirikan solat tu, dia telah meruntuhkan agama dia. Agama ni besar, betul tak? Besar, bukan kecil. Kalau Nabi bayangkan agama pun dia boleh runtuhkan, orang yang tak solat ni, dia runtuhkan agama dia sendiri. Kau cakap rumah tangga, anytime boleh. Anytime ya. Kan, agama pun kau boleh runtuhkan, cakap rumah tangga kau bila-bila masa. Kan. So kena ingat itu. Itu yang jadi banyaklah ya. Maka janganlah kamu terburu-buru menceraikan mereka, kerana boleh jadi kamu bencikan sesuatu, sedangkan Allah hendak menjadikan pada apa yang kamu benci itu kebajikan yang banyak untuk kamu. Kadang-kadang memang kita ada benda perangai isteri, perangai suami yang pasangan tak suka kan. Tapi apa yang dimaksudkan sini, Allah nak jadikan pada apa yang kamu benci tadi itu kebajikan. Sabarlah. Sabar. Cari jalan penyelesaian. Bukan terus nak bercerai. Silap sikit nak bercerai, silap sikit makan penampar, silap lebih sikit pada kajang pula kan. Bukan itu cara dia. Sabar, nasihat, sabar. Lama-lama sampai. Kan? Kalau dia tak betul, tegur cara tak betul tu. Bukan cara cerai tu cepat itu selesaikan masalah. Isteri juga hendaklah mengingatkan suaminya dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Ya. Hadis Nabi, sebaik-baik kamu ialah yang paling baik kepada ahli keluarganya, dan saya adalah orang yang paling baik di kalangan kamu kepada ahli keluargaku. Kan? Ini kadang-kadang bila kita tengok ada video kan, bapa pukul anak 2 tahun, tu tak rakai lah. Kan?
Tak ada akal ke bapak tu? Pukul anak macam-macam. Anak umur 3 tahun dia balun. Tak ada akal. Otak ada tapi tak ada akal. Tak ada akal kan. Saya pun marah juga kat anak, ada, tapi ada cara. Kan. Budak tekan dengan umur tu kita tak payah marah pakai pukul pun, kita guna psikologi je. Kan. Buat lagi. Malam ni tidur luar. Tak nak lah. Tak. Dia takut dah. Dia takut dah. Cukup cakap macam tu je, cukup dah. Budak dah takut dah. Bukannya lah kau pergi lempang budak tu, lambung budak tu lah. Budak tu tak melawan. Kalau rasa kuat, kau sepak tiang ni. Kau hentak kepala kau kat tiang ni. Kan? Kalau rasa champion sangat, daripada pukul budak umur 3 tahun apa hal? Rasa kuat, sepak tiang ni. Kalau boleh patah, kita tengok siapa patah dulu. Kan? Itu yang banyak berlaku. Dan hadis lain, istausu bin nisa'i khaira. Terimalah pesananku, Nabi kata, supaya berbuat baik kepada kaum wanita, termasuk para isteri. Buat baik dengan isteri tu, buat macam-macam perangai. Tapi kalau suami yang relax tu, dia isteri buat, diam. Standard isteri kan, memang dia akan bercakap banyak. Itu memang kajian psikologi pun dah sebut kan. Perempuan ni sehari, kalau tak silap saya, 18 ke 20 ribu patah perkataan. Laki-laki tak, separuh daripada tu ya, 7. Standard lah. Kalau dia berbebel dan merepek, memang dengar lah. Anggapkan itu hiburan. Kan? Anggapkan itu hiburan. Sebab itu exercise dia juga. Dia cakap banyak, sehari sampai 20 ribu patah perkataan. Yang lelaki kurang. Jadi sabarlah, kena sabar, layan je lah. Layan je lah. Tu tanya, kalau orang-orang lama yang boleh kahwin kan, macam Haji, kahwin dah 40-50 tahun kahwin, bebel dengan isteri tu biasalah kan. Sabar lah, dengar je lah. Kadang-kadang benda-benda kecil pun kita buat tak tahu je lah. Buat tak tahu kan. Benda tu lama-lama dia penat, dia diam. Dia nak dengar, ada orang dengar, dia bising-bising, kita dengar je lah. Kan. Bukan tu kau ni mau mekak lah, baling cawan, baling pinggan lah. Dah gaduh. Kan. Isteri juga hendaklah memberi amaran kepada suami mengenai akibat buruk kezalimannya. Jika peringatan tersebut berkesan, itulah yang terbaik. Isteri kena tegur suami. Kalau suami yang pandai baran ni kan, isteri kena tegur juga. Tak payah nak pandai baran. Kadang-kadang dia pandai baran, tak lepas dia buat kat anak kan. Marah kat isteri, anak tu kan. Jika tidak berkesan, masalah tersebut hendaklah dibawa kepada pemerintah, qadi, untuk isteri mendapatkan haknya. Jadi kalau kita di pejabat agama, biasanya kalau ada berlaku kes-kes macam ni, boleh mohon untuk lalu sesi runding cara kekeluargaan. Runding cara kekeluargaan. Kalau sekarang ni dia walk in tu payah. Kita masuk dalam website SPPIM, Sistem Pengurusan Perkahwinan Islam Malaysia, SPPIM. Daftar situ, dia ada situ belah tepi kanan tu, tajuk dia runding cara. Tekan runding cara tu, daftar, masuk nama pasangan apa semua, apa aduan kan. Nanti dia orang akan reply supaya datang untuk sesi runding cara keluarga, khidmat nasihat kekeluargaan. Di situlah kita dapat bantu. Kadang-kadang kita tak nampak kita punya silap, betul tak? Kita tak nampak, kita rasa betul. Kadang-kadang kita nampak salah isteri, kita tak nampak salah kita. Kadang-kadang isteri nampak salah kita. Kadang-kadang salah tu ada pada dia. Jadi bila kita jumpa orang yang boleh bagi khidmat nasihat yang betul, daripada dua-dua cerita pihak, kadang-kadang rupanya masing-masing ada. Yang ni yang nak perlu diperbaiki ni kan, yang perlu nak diperbaiki semula. Mudah-mudahan bila baik dari sudut pihak suami, baik daripada pihak isteri, selesai masalah isu yang timbul tu. Itu yang matlamatnya kan.
Ini kerana qadi dilantik untuk mengembalikan hak mempunyai hak dan isteri yang tidak mampu mendapat haknya secara sendirian. Jadi ini kalau kes dah sampai ke mahkamah lah kan, sampai mahkamah, jadi isteri boleh buat tuntutan lah kat mahkamah kalau suami gagal bagi nafkah dan sebagainya kan. Antara yang yang nampak memudahkan untuk perkara ni ialah setiap kali lepas kahwin tu dia ada kena baca ta'liq di belakang tu. Sekiranya aku tinggalkan isteri aku lebih 4 bulan tanpa 4 bulan 3 bulan lupa saya 3 bulan tanpa nafkah kan, ataupun pihak suami tidak membantu, tidak memberi nafkah padanya yang selayaknya padanya kan, ataupun aku menyakiti tubuh badannya dari segi mental atau fizikalnya kan, dia mengadu pada mahkamah syariah, maka sabit aduan tu dengan dia bayar RM10, maka tertebuslah dia dengan talak khulu'. Itu sebenarnya nak jaga supaya jangan mudah-mudah benda-benda berlaku ya. Qadi mesti mewajibkan suami memberikan hak giliran bermalam, menunaikan segala hak isteri dan tidak berlaku zalim terhadap isteri. Jadi kalau dah kahwin senyap-senyap, tak berdaftar, nak mengadu macam mana? Tanggung. Bahkan ada yang berlaku, ada yang aduan sampai saya tu, dia dah kahwin di Songkla, sijil nikah dia suami pegang, dan sekarang suami dah ceraikan saya. Saya nak mengadu macam mana ni? Saya isteri kedua, macam mana? Kan susah tu kan susah tu. Bila mengadu tak ada sijil nikah apa semua, mahkamah tolak. Jadi masalah. Ada satu kes tu dia dah bercerai, sijil nikah tu ada, dia pergi balik ke Songkla tu, dia dapatkan sijil cerai dia di sana. dapat. Tapi bila dia nak masuk buat urusan di mahkamah sini, dia kena daftar dululah benda. Proses dia lama lah. Dia kena mula balik, daftar balik, dia kena buat siasatan balik sebab dia kahwin tanpa kebenaran daripada Malaysia. Luar tidak perkahwinan tu tidak didaftarkan. Masalah. Dan masalah juga tu. Jika suami berkelakuan buruk dan menyakitkan isteri dengan memukul atau mencela isteri tanpa sebab, jadi qadi hendaklah melarangnya daripada berkelakuan sedemikian Jika suami kembali melakukannya kembali, isteri boleh menuntut agar qadi menjatuhkan hukuman ta'zir terhadap suami. Qadi hendaklah menjatuhkan hukuman ta'zir dalam bentuk yang boleh menyedarkan. Jadi kalau kes yang kita di Malaysia ni ada dua, sama ada dalam enactment keluarga Islam, sekiranya suami memukul isteri, isteri boleh ni, ataupun kalau dia main kasar lagi, kita guna sivil punya akta keganasan rumah tangga. Akta keganasan rumah tangga ni dia boleh semua, suami boleh, isteri boleh, kan? Siapa-siapa yang duduk dengan kita tu boleh, ya? Jika perselisihan panjang, qadi boleh melantik 2 orang perantara sebagaimana yang telah kami sebutkan sebelum ini untuk menyelesaikannya. Okey, kebiasaannya dalam mahkamah yang berlaku di pejabat agama lah, apabila pasangan minta cerai, isteri mohon cerai, contoh isteri mohon cerai atau suami yang failkan cerai tapi isteri tak setuju, jika salah seorang pasangan tak bersetuju, maka hakim tak boleh jatuhkan, ditangguhkan perceraian tu. Mereka kena lalui satu fasa yang dinamakan jawatan kuasa pendamai. Jawatan kuasa pendamai, jawatan kuasa pendamai, iaitu suami dan isteri
masing-masing bawa seorang-seorang. Itu dia kata tadi tu, melantik 2 orang perantara kan. Suami bawa seorang, orang yang kenal diri dia, yang tahu cerita diri dia. Isteri bawa pula seorang lagi. Okey, dua-dua ni akan duduk di hadapan seorang pegawai di pejabat agama, akan ambil semua butiran yang diceritakan. Jadi laporan tu lah nanti akan dikembalikan kepada hakim. Hakim akan menilai di situ. Hakim tak ada masa nak tanya korang gaduh ni apa hal ni, tak ada. Itu dihantar ke pejabat agama, laporan hakam, jawatan kuasa berdamai. Dah masuk situ. Nanti akan ada hakam, beberapa orang hakam di mahkamah tu akan membantu hakim untuk membuat keputusan bagi sama ada ni dia orang ni elok bersama ke tidak. Jadi proses tu lama cerita. Tapi ada yang pasangan yang dua-dua bersetuju. Kalau bila dua-dua bersetuju bercerai, dia senang. Dia panggil istilah cerai fast track. Fast track ada ya. Sekiranya dua-dua pasangan tu bersetuju, okey, dia datang awal ke mahkamah, daftar terus, dalam pukul 9 mahkamah mula, boleh jatuhkan turih perceraian. Okey, selesai. Itu ke fast track. Atau menceraikan mereka berdua jika jalan penyelesaian menjadi buntu. Jadi itulah ya, kalau dah tak boleh nak buat apa dah, akhirnya ceraikan jugalah. Ataupun boleh cerai sama ada dengan lafaz talak ataupun dengan kuasa hakim. Hakim dia ada kuasa, kalau dah sampai tahap tertentu dia akan gunakan fasah kuasa hakim ya. Firman Allah SWT, wa inni mura'atun khafat min ba'liha nushuzan aw i'radan fala junaha 'alaihima ay yusliha bainahuma sulha was-sulhu khair. Jika seorang perempuan bimbang akan timbul nusyuz daripada suaminya atau tidak melayaninya, maka tiadalah salah bagi mereka suami isteri membuat perdamaian di antara mereka berdua secara baik. Perdamaian itu lebih baik bagi mereka daripada cerai berai. Itulah jawatan kuasa perdamaian tu. Kita harap-harap damailah. Baru ni dengan saya tak boleh. Bila isteri cerita, suami pun cerita. Lepas isteri pun dah, dia kata saya kalau macam ni saya dah 12 tahun sabar ni apa semua kan. Lepas tu suami pun cakap lepas saya, baik Ustaz, saya setuju ceraikan dia. Minggu depan bila masuk mahkamah semula, saya akan lafazkan talak. Selesai. Saya kata cepat kerja aku. Kalau tidak lama juga tu. Dia akan memakan masa 45 minit ke 1 jam. Tapi hari tu baru dalam 15 minit 20 minit dah dia dah tak apa, saya tak nak banyak-banyak lah. Dia nak cerai sangat, tak apalah, cerai, saya setuju ceraikan dia. Okey, dah selesai. Tak pening kepala saya. Okey, habis bab tu tadi ya. Kita masuk satu tajuk baru ya, yang berkaitan, kalau dalam bahasa Arabnya disebutkan uyubun nikah, kecacatan yang membolehkan fasakh nikah dan kesan dia. Ya, uyubun nikah ni. Kita akan bahagikan perbincangan ini kepada dua, iaitu kecacatan yang membolehkan fasakh nikah dilakukan dan kesan daripada fasakh nikah disebabkan oleh kecacatan yang berlaku. Okey. Pertama, kecacatan yang boleh fasakh nikah. Pertama, iaitu kecacatan yang boleh membatalkan nikah ini terbagi kepada dua. Ya, dia terbagi kepada dua. Pertamanya, kecacatan yang boleh menghalang daripada berlakunya persetubuhan, seperti terputus kemaluan suami atau suami mati pucuk, atau isteri lubang farasnya tertutup disebabkan ada ketumbuhan tulang, daging atau sebagainya. Ya, itu antara kecacatan yang boleh difasahkan. Ya, yang keduanya,
kecacatan yang tidak menghalangnya daripada bersetubuh, tetapi terdapat penyakit menjijikkan atau berbahaya yang menyebabkan pasangan suami isteri tidak dapat hidup bersama kecuali terpaksa menanggung kesusahan, kemudaratan seperti kusta, sopak, gila, termasuk jugalah sekarang ni HIV, kan? Itu dia pertama dia tu. Yang pertama ni memang biasanya kalau dah tu memang kena basah lah. Suami badan sadu tapi barang tak boleh pakai, tak boleh jadi kan, badan ketul-ketul tapi tak boleh pakai, kan? Isteri tengok lawa tapi tersumbat sana, tersumbat sini, tak jadi kan. Ini cacat yang menghalangnya berlaku persubuhan tadi, ya? Yang kedua, dia tak halang persubuhan, boleh pula, tapi ada benda-benda yang menjijikkan, kan? Muka handsome, buka angkat kain tu kurap penuh kurap sikit-sikit tak apa, ini kurap tengok menanah kurap dia, pasangan tengok pun jadi tak ada selera, kan? Takut jangkit lah apa sebagainya, kan? Yang menyebabkan perkara itu, jadi menjijikkan dia sendiri. Jadi di situ pun boleh dipertimbangkan, ya, untuk dalam bab fasah nikah ni tadi. Sebab apa? Kalau sebab kusta dia penyakit yang jangkit, sebab hadis pun sebut situ, kan, larilah kamu daripada orang yang kusta ni seumpama kamu lari daripada singa. Maknanya dia memang benda tu bahaya, benda tu bahaya, kan? Sopak, gila, gila tu mengancam dia. Kadang-kadang tiba-tiba dicekiknya, kan, dan ambil dia parangnya, dia menyebabkan masalah akan timbul, ya. Pembahagian kecacatan jika dilihat kepada suami isteri, ya. So pertama ni kita akan tengok kecacatan yang dilihat pada pasangan suami isteri terbahagi kepada 3 bahagian pula. Ada 3 bahagian. Pertamanya, kecacatan yang boleh berlaku kepada suami dan boleh juga berlaku pada isteri. Aib uyub ni, aib ni dia boleh berlaku pada suami pun boleh kena, isteri pun boleh kena. Seperti apa? Kusta, sopak, gila, kan? Perempuan gila ada, laki-laki gila ada, kan? Tapi kalau tukar kurap sikit-sikit tu pakai minyak cak ayam je lah hilang. Jumpa doktor boleh hilang, kan? Takkan pasal tu dah minta basah. Kan? Dekat kudis sikit-sikit tu berubat lah, kan? Ini yang dah teruk dah, sampai dah orang kata jijik sangat lah, kalau tengok pun rasa nak muntah, kan? Itu benda yang boleh berlaku pada lelaki, pada perempuan, ya, kusta, sopak, gila ni. Okay. Yang keduanya, kecacatan yang khusus hanya pada isteri saja, iaitu seperti tumbuh daging, tersumbat lubang dia tu, kan, ataupun tulang yang menutupi lubang faraj dia. Itu hanya pada perempuan je lah, ya. Yang ketiganya, cacat yang khusus pada suami sahaja, iaitu suami terputus zakarnya, kan, ataupun mati pucuk. Itu khusus. So ada 3 lah. Satu yang uyub cacat yang boleh pada suami dan isteri. Yang keduanya, aib yang ada hanya pada isteri sahaja. Yang ketiga, hanya pada suami sahaja. Kecacatan yang boleh berlaku pada suami dan isteri, ya, jika suami dan isteri tadi mendapati pasangannya mempunyai penyakit gila, kusta atau sopak, dia mempunyai pilihan untuk fasahkan nikah. Maka kalau ada salah satu daripada ciri-ciri tadi ni pada isteri ke pada suami ke, dia boleh mohon untuk fasahkan nikah, ya, sama ada dia juga mempunyai penyakit tersebut atau tidak. Dia ada, isteri dia pun ada, kan? Kalau salah seorang tu, orang kata padan lah, ini dia pun ada, isteri pun ada. Jadi boleh dua-dua tu. Kalau tak setuju nak fasahkan juga boleh, ya. Ini kerana manusia dia akan merasa jijik melihat kecacatan orang lain, tetapi tidak merasa jijik jika kecacatan tersebut ada pada diri sendiri. Betul tak? Kadang-kadang kita tengok kudih orang, kita rasa geli, padahal
Kudih kita lagi bersepah. Badan kita lagi teruk berkudih kan. Bila tengok kudih orang, selak kaya tengok kudih kita lagi besar. Kawan tu je besar tapak tangan, kita sepinggan tu kan. Bila dah ada kat diri sendiri, kita tak rasa jijik, sebab memang kita hadap hari-hari kan. Tapi tengok orang punya, kita lalu kan. Itu memang lumrah manusia. Lumrah manusia macam tu, ya. Dalil wujudnya pilihan disebabkan kecacatan ini tadi, ya. Dalil seseorang punya pilihan sama ada mempasahkan nikah atau tidak disebabkan pasangannya mempunyai kecacatan disebutkan di atas ialah mengenai hadis berikut yang bermaksud Nabi SAW telah berkahwin dengan seorang perempuan daripada kabilah Ghifar, ya. Setelah dibawa masuk kepada baginda SAW, baginda mendapati pada pinggangnya terdapat penyakit sopak. Baginda pun bersabda, pakailah pakaianmu dan kembalilah kepada keluargamu. Baginda juga bersabda pada keluarga perempuan itu, kamu telah menyembunyikan kecacatannya daripada aku. Ini menunjukkan Nabi sendiri tolak benda ni kan. Dia tengok-tengok bila seorang perempuan yang isterinya tadi tu yang dikahwin ni daripada kabilah Ghifar tadi tu, bila di hadapan Nabi tengok rupanya dekat pinggang dia tu ada sopak. So Nabi pun, tak apalah, kau pakai balik baju, pergi balik balik kat keluarga. Itu Nabi dah fasahkan dia dah ceraikan dia lah, ya. Imam Syafi'i meriwayatkan bahawa Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an telah memisahkan pasangan suami isteri disebabkan penyakit kusta, sopak dan gila. Tindakan seperti ini diambil berdasarkan petunjuk Rasulullah SAW daripada hadis yang sahih disebutkan, hadis yang saya sebutkan tadi lah, firra minal majzumi kama tafirru minal asadi, larilah kamu daripada pesakit kusta sebagaimana kamu lari daripada singa. Maksudnya penyakit ni memang bahaya. Dia memang bahaya, memberi kesan. Kalau tengok ada satu hari tu keluar dokumentari kan dalam TV apa, TV3 ke Majalah 3 tak silap saya, kan ada pusat kusta negara di Sungai Buloh kan. Orang yang kena kusta ni dia memang dia macam cacat, betul. Tangan dia jadi kudung, putus ni macam-macam, ya. Dia memberi kesan yang memang nampak teruk lah kan, ya. Jadi Nabi pun pesan lah, kalau ada orang kusta janganlah kita. Sebab itu diasingkan orang yang sakit kusta tu pada tempat dia, biar dia hidup dalam komuniti dia. Dia antara penyakit yang susah nak baik, dan dia boleh berjangkit. Dia boleh berjangkit, ya. Imam Syafi'i berkata dalam kitab karangannya Al-Um, penyakit sopak dan kusta boleh menjangkiti pasangan. Hampir-hampir tiada seorang pun yang merasa selesa untuk berjimak dengan pasangan yang menghadapi penyakit ini. Orang kena kusta ni memang payah kan, tak sanggup. Dia memang rasa jijik, lepas tu dia rasa takut pada diri dia kan. Nanti berlaku pula, lekat kat dia pula penyakit tu, kan, lekat penyakit tu pula. Itu yang suami isteri tadi. Kecacatan yang khusus pada isteri pula, jika suami mendapati kemaluan isterinya tertutup disebabkan tulang ataupun daging yang tumbuh, dia berhak memfasahkan perkahwinan kerana kecacatan ini menghalang daripada mencapainya maksud perkahwinan, iaitu berlakunya persetubuhan antara suami isteri kan. Kalau dah tersumbat, apa nak tengok kan, tak edit tak edit lah, ya. Itu kalau ada teknologi sekarang boleh buat operation benda tu, hospital kan, pakai ONG boleh buang, maka boleh jadi seperti tu, tak ada masalah, ya. Sebab ada tempoh, kalau macam contoh suami mati pucuk, ya, hakim akan bagi tempoh berapa
berapa 6 bulan ke setahun ke, tak silap saya, ada dalam kitab ni, saya lupa dah di belah belakang ni, untuk suami berubat. Begitu juga isteri lah, kalau dia sumbat dia tu, kalau pakar sakit puan tengok, benda ni boleh repair kan. Boleh repair. Yang sumbat tu kita drill lah kan, macam cakap drill lah kan, keluar dah ada kan. Bila dah ada, makna dia atas budi bicara suami itulah, ya, sama ada dia nak fasahkan ke tak. Tapi kalau dia rasa sayang, dia kata isteri dia rasa tak nak fasahkan, dia bawa isteri dia buat rawatan apa semua kan, pakar ONG pun boleh berjaya buangkan apa semua, jalanlah masa-masa, tak payah fasah, kahwinlah terus kan, hiduplah sebagai pasangan suami isteri. Kan, sebab teknologi sekarang ni, sains sekarang, perubatan sekarang ni macam-macam boleh buat. Yang ada pun dibuangnya kan. Yang ada pun dibuangnya, dibuat je lubang kan. Yang tak ada pun ditambahkan. Tak siapa punya dia kutip tu, wallahualam. Kan, itu sekarang ni. Tapi yang tu, siapa yang terlibat tu jadi dosa besar lah doktor tu. Ya, doktor tu dosa besar lah. Harap-harap tak ada doktor Muslim yang terlibat benda-benda tu kan. Sebab tu diorang tak buat kat sini kan. Kat Malaysia tak buat perkhidmatan tu. Biasanya di Thailand, Singapura, lepas tu belah-belah Korea ke apa kan, belah-belah tu tak apalah. Lepas tu dah buang, simpan dalam botol kan. Jadi buat filem dalam botol ada. Macam-macam. Okey, kecacatan yang khusus pada suami pula. Boleh azan dulu. Kita sambung yang berkaitan dengan kecacatan khusus pada suami sikit, satu peringkat. Jika isteri mendapati kemaluan suaminya terpotong atau suaminya mati pucuk, dia mempunyai hak mohon fasakh. Mawardi meriwayatkan bahawa para ulama sepakat menyatakan isteri boleh memilih untuk fasakh jika kemaluan suaminya didapati terpotong atau mati pucuk kerana kecacatan itu menghalang maksud perkahwinan. Ya, menghalang maksud. Sekarang ni kalau mati pucuk, banyak rawatan boleh buat, kan. Rawatan tradisional pun boleh, alternatif pun boleh, rawatan moden pun ada, kan. Boleh buat lah. Suami itu biasanya hakim bagi peluang, ya, nanti ada sampai tajuk tu rasanya, suami itu kena berubat, kena berubat dulu untuk kembalikan balik. Dan kalau sekiranya masih tempoh tu pun tak boleh juga, barulah yelah, tak capai lah maksud perkahwinan kan. Kalau dah pasangan dia tak boleh nak ni dapat merasakan nikmat perkahwinan tu, jadi di situ isteri tu ada hak, itu ada hak untuk teruskan mohon fasakh tu tadi, ya. Wallahu alam. Kita berhenti dekat tu dulu. Nanti kita masuk insya-Allah tajuk yang berkaitan kecacatan berlaku selepas akad nikah. Lepas akad nikah. Yang tadi tu kalau dah nikah terus berlaku kan. Ni selepas akad nikah dah lama tu baru jadi balik kan. Jadi boleh dituntut. Wallahu alam. Ada apa-apa persoalan tuan? Yang mana saya boleh jawab, saya jawablah. Yang mana saya tak boleh jawab, saya jawab wallahu alam. Ada persoalan tuan? Tak ada. Saya straight forward je. Saya tak ada nak tapi saya cakap terang. Ya, memang clear kan.
Sebab apa? Kalau saya nak fikir benda ni orang tak faham. Dia belajar fake ni memang macam tu. Saya belajar benda ni dulu waktu saya tingkatan 6. Ustaz tu ajar terus terang. Itu budak perempuan. Mana malu. Nanti kahwin hak tu lampau cari dia tahu. Arwah dah arwah dah ustaz saya, dia meninggal hujung tahun lepas. Saya ingat dia kalau dia mengajar banyak, bila saya mengajar ni banyak saya ingat suara dia. Suara dia datang walaupun dah 30 tahun lebih. Suara dia datang. Saya terbayangkan dia mengajar saya tu. Kan? Saya terbayang dia mengajar, dia banyak terangkan bab munakahat ni, memang dia cakap tu terang. Tak ada selindung dah. Dia kata kalau saya selindung hampa tak faham. Hampa tak faham nanti. Benda ni hampa malu sebab hampa tak kahwin. Tapi hampa kahwin hak tu hampa terkejar dulu je. Kan? Ustaz saya tu arwah Ustaz Haji Zakaria Ahmad. Dia abang kepada Menteri Agama dulu, Ustaz Idris Ahmad. Abang kepada Ustaz Idris Ahmad. Dan Ustaz Zakaria ni adik kepada Datuk Seri Hasan Ahmad, Mufti Pulau Pinang. Adik-beradik dia orang ni memang semua ulama Melaka ni. Lepas tu abang dia Datuk Soleh Ahmad, pakar rujuk syarak Malaysia, bekas pensyarah UM. Adik-beradik semua semua ulama-ulama besar kan, bapak Datuk Guru dulu. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma shrah bil Qur'anil azim sudurana wa 'azim bihi ujurana wa hassin bihi akhlaqana wa nawwir bihi qulubana wa quburana ya Allah ya Karim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Izinkan ku